الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha barisan bertakbir surah Haji Maksum, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan Siak, tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meneruskan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, yang merupakan suatu amanah yang perlu ditanggungjawabkan di akhirat nanti. Segala nikmat, kurniaan pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih berada di atas jalan yang benar, jalan yang dibawa oleh para nabi dan rasul salawatullah alaihim ajma'in. Semoga nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala itu akan terus tambah kerana syukur kita kepada nikmat yang sedia ada. Muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita berada pada bulan Muharram yang mana baru sahaja melepasi 10 Muharram, iaitu semalam ya. Dan hari ini masih lagi disunatkan berpuasa untuk yang tidak berpuasa pada hari Khamis. Kerana puasa 10 Muharram itu seafdalnya ialah digandingkan ya, Tasu'a Ashura. Jadi kalau yang tak buat Khamis, maka gandingkan Ashura dengan yang ke-11 gitu. Cuma ada satu perkara yang perlu dititik berat atau diambil cakna
Iaitu kita kata keadaan puasa Ashura itu hukumnya ialah sunnah ataupun sunat. Maka yang sunat dia akan kekal sunat. Tidak akan menjadi wajib, tuan. Melainkan ada perkara lain lah kalau bernazar dan sebagainya. Jadi bila sunat ini, adalah beberapa perkara yang menyebabkan dia itu dipandang sebagai wajib. Contohnya apabila orang tak puasa semalam, ada orang yang mengecam tuan-tuan ya. Dia kata, ini kan puasa, kenapa ada yang buat majlis makan katanya. Seolah tidak menghormati 10 Muharram. Jadi orang menjadi confused dan bertanya, puasa ni wajib ke katanya. Jadi ada orang-orang yang tak tahulah kita nak istilah dia ekstrim ataupun dia melihat perkara itu sebagai mesti dibuat atau macam mana. Jadi dia tengok orang yang buat majlis makan tu macam tidak menghormati 10 Muharram. Jadi perlu dijelaskan, sebab tu kita sebut orang yang puasa jangan kecam orang yang tidak puasa, dan orang yang tidak puasa jangan kecam orang yang puasa. Jadi baru ada harmoni. Kalau duk bergaduh, maka ibadat yang dibuat tu sia-sia lah tuan-tuan ya. Dia puasa 10 Muharram tu bagus dah, dia sunat. Puasa dia bagi kutuk orang yang tak puasa. Sedangkan orang yang tidak puasa boleh jadi dia buat perkara-perkara yang lain. Contoh kan 10 Muharram boleh. Ada hadis Nabi menyebut SAW supaya meluaskan infak. Ada orang dia malas puasa tapi dia rajin infak. Ada orang yang rajin puasa malas infak. Ada yang dua-dua malas. Puasa pun malas, infak pun malas ya. Ada yang suka kutuk-kutuk macam ini. Jadi kita kena jelaskan bahawa dia bersifat sunat, maka dia kekal jadi sunat. Tinggal lagi lebih bagus kalau dia mengamalkannya tanpa ya mempertikaikan perbuatan orang lain. Itu lebih baik. Kerana banyak lagi benda fardu yang kadang-kadang orang tertinggal berbanding menyibuk ataupun melebihkan yang sunat. Kalau dah buat fardunya cantik, alhamdulillah, maka ditambahi dengan sunat, ya begitu. Supaya kita ini jelaslah tidak mengutuk satu sama lain. Jadi perkara ini tuan-tuan perlu diperbaiki semula kerana anjuran itu anjuran yang baik ya. Dan Nabi sangat menganjurkan, tetapi dia masih bersifat sunat. Maka kita berusaha untuk melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Bukan kita buat, lepas tu kita kutuk orang. Sangat tidak sihat perkara ini. Sangat tidak sihat. Kerana apa ya? Lebih baik dia menjaga lisan dia. Menjaga lisan tu kan wajib tuan-tuan. Jaga ukhuwah, menjaga persaudaraan tu lebih wajib daripada dia buat perkara-perkara yang sunat. Macam selalu orang sebut dulu sembahyang tarawih kan 8-20, 8-20, 8-20. Jadi daripada gaduh-gaduh, tak payah buat langsung lagi senang. Kerana gaduh itu haram. Sedangkan tarawih itu sunat. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, dia buat kitab yang namanya Fiqhul Awlawiyat. Fiqh keutamaan. Mana yang lebih utama, mana yang kedua, ketiga dan keempat. Bukan maksudnya yang pertama tu buat, yang kedua tu buang. Bukan. Dia keutamaan. Supaya ibadat kita itu jelas dan cantik dan ngam itu ya. Mana yang lebih dulu, mana yang tidak. Macam menutup aurat itu wajib. Wajib tu kalau tak buat dosa dia. Bila berdosa masuk neraka, betul tak tuan-tuan? Tapi itu nanti cerita neraka tu nanti dululah. Nak bagi tahu dosa. Tapi ada orang yang buka aurat tapi sibuk dengan banyak benda sunat. Dengan tidak menyedari yang dia buat tu dosa. Melainkan dia berusaha dengan benda sunat tu mudah-mudahan dia berusaha. Tapi tuan-tuan kita rugilah kita. Kerana
Yang wajib itu banyak lagi nak kena buat. Tapi tuan-tuan ya, jangan diabaikan pula yang sunat. Itu maksudnya. Jangan terus tinggal ataupun terus tak buat. Macam korban kan sunat. Sunat yang kuat ya, sunat yang sangat kuat. Bagi mazhab Hanafi dia wajib korban itu. Tapi jangan ditinggal terus. Maknanya buat sekali seumur hidup, lepas itu ditinggal terus tak buat. Tapi dia masih lagi bersifat tidak wajib. Cumanya kita mengabaikan apa yang dilazimi oleh Nabi SAW. Yang penting tidak mengutuk satu sama lain lah. Jadi macam tarawih pun sama kan. Yang 20 jangan kutuk yang 8 jangan kutuk yang 20. Barulah hidupnya jadi aman damai insya-Allah. Baik. Itu mukadimah. InsyaAllah pagi ini kita cuba tengok kisah dalam Al-Quran. Satu kaum ni. Yang termasuk 13 kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran tu ada 13 nama kaum ya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 13 tuan-tuan, alhamdulillah tak ada kaum yang namanya orang Melayu insya-Allah ya. Semuanya kaum yang itulah Fir'aun, 'Ad, Samud. Hari ini kita cuba tengok yang namanya Ashabul Aikah. Yang jarang disebut. Ataupun kalau silap-silap tak pernah dengar Ashabul Aikah. Melainkan kita baca Quran, Ashabul Aikati tu ada. Kalau tak baca Quran tak boleh jumpa lah Ashabul Aikah. Dan Ashabul Aikah ini diutus kepada nabinya yang bernama Nabi Shu'aib alaihissalam ya. Di Madian. Jadi Aikah itu merujuk kepada satu banyaklah versi tuan-tuan dalam perkara ini, iaitu satu pokok yang besar yang dikatakan pokok itu menjadi tempat berlindung dan juga menjadi sembahan kaum ini. Maka pendapat-pendapat ulama tentang perkara Aikah ni banyaklah. Seperti Al-Qurtubi dan juga yang lain-lain menyebutkan begitu. Cumanya Ashabul Aikah ini bukanlah orang di kalangan orang-orang Arab ya. Dia namanya pun kaum Aikah kan. Maka dia disebut sebagai kaum yang datang selepas kaum-kaum yang popular tu. Ad dengan Samud. Tuan-tuan biasa dengar Fir'aun lah kan. Kaum Fir'aun, geng-geng Fir'aun punya anak-anak buah tu. Kemudian Ad, ni dua kaum yang besar ni. Ad, Samud. Kemudian datang selepas itu barulah Ashabul Aikah. Jadi Ashabul Aikah itu diceritakan berada di antara Madian dan juga Teluk Aqabah, Laut Merah itu. Di belah-belah sana lah, belah-belah Arab. Dan maksud yang sebenar-benarnya menurut satu orang ulama, iaitulah dengan makna hutan rimba. Aikah itu ialah hutan, mana benda-benda hijau ni. Tadi kata ada sebahagian menyebut dengan pokok besar. Jadi kaitan dengan hutan ataupun tempat yang menghijau ya. Jadi bila menjadi sebagai satu simbolik kepada kehijauan, maka sembahannya dah duduknya pun kalangan itu. Sembahannya pun ialah pokok-pokok. Jadi manusia tuan-tuan, memang tabiat manusia itu dia suka sembah benda-benda yang dia nampak besar ataupun objek. Kan sembahan berhala itu antara satu sembahan yang paling popular di dunia. Kebanyakan kaum yang sesat-sesat tuan-tuan, sembahannya ialah berhala. Sehingga dulu di zaman sebelum Nabi SAW lahir, di Mekah tu tak ada orang-orang Arab jahiliah tu menyembah, melainkan setelah satu orang yang namanya saya pun dah lupa. Dia ni pencetus berhala di Mekah.
Kan orang-orang Mekah ni dia berniaga kerja dia kan. Pergi Syam. Banyak pergi Syam. Pergi Syam, dia tengok dekat Syam ni, orang-orang Syam banyak sembah objek. Berhala lah, patung. Jadi, orang ni dia punya macam teruja tu. Dia kata Mekah ni tak ada sembahan lah. Yang ada kan Kaabah Mekah. Kaabah tu kan daripada dulu kan tuan. Jadi zaman Abdul Muttalib tu pun, Kaabah itu adalah satu benda yang musyarrafah, yang mulia. Tapi tak sembah Kaabah. Orang jahiliah tidak sembah Kaabah tuan. Dia tak ada pergi gitu. Dia tawaf. Kenapa? Kerana kesan daripada ajaran ataupun syariat Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Ismail. Jadi masa itu Nabi SAW belum lahir pun perbuatan haji itu ada. Tinggal lagi perbuatannya sesat lah. Campur-campur. Haji buat dengan versi yang tertinggal, yang baki ajarannya. Dengan berhala dan sebagainya. Sebelum berhala datang, maka orang-orang tidak menyembah berhala. Maka Muhammad yang tadi tu, yang pergi berniaga ke Syam tu, dia balik, dia bawa satu patung. Itu berhala. Saya tak ingat nama dia. Ada Lu'ai tu nama dia. Jadi dibawa balik ke Mekah tu, orang-orang Mekah pun jadi tengok, wah ni bagus ni. Adalah objek yang sembah kan. Jadi semua dengan tercetusnya pembawaan berhala dari Syam tu ke Mekah, maka semua orang pun buat berhala. Sebab itu di zaman jahiliah berhalanya ada yang daripada kayu, daripada batu, tapi banyak batu lah. Daripada buah tamar. Buah tamar pun jadi berhala tuan-tuan. Dia cetak macam mana tak? Sebab tu kata Omar, dia kata, dia ketawa kan. Dia terkenang zaman dulu, kata dia buat berhala daripada tamar. Nanti kalau dia lapar, dia makan tamar. Dia makan berhalanya. Ada yang daripada sebagainya. Jadi memang manusia di zaman kesesatan ataupun kaum-kaum yang sesat itu, kalau sembah mesti ada objek. Tapi Islam datang menghapuskan semua itu. Kalau sembah tidak semesti ada objek. Jadi orang agama lain pun pelik dengan Islam ni. Dia kata, Islam ni sembah apa tak tahu, dia kata. Duk sembah dinding, sembahyang tu. Dia kata kita sembah dinding. Dan juga sembah Kaabah tu. Padahal tidak. Kita tidak sembah objek kan. Sebagai simbolik. Maka kaum-kaum terdahulu termasuklah Ashabul Aikah ini, mereka menyembah objek. Cumanya Al-Aikah dia menyembah pokok ya sebagai sembahannya. Dan tuan-tuan, Nabi Syuaib diutuskan kepada dua kaum sekaligus. Aikah dengan Madian. Walaupun ada ulama sebut dua etnik ni adalah yang sama, tapi dalil menunjukkan yang kuat dua ini adalah berbeza ya. Tetapi dia berjiran. Tempat tu bersebelahan. Aikah dengan Madian. Madian tuan-tuan biasa dengar juga dalam kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi Musa lari daripada Mesir setelah diancam bunuh oleh orang-orang Fir'aun. Lepas Nabi Musa pergi tumbuk satu orang lelaki di pasar tu, kalau tuan ingat. Nabi Musa tu tumbuk sekali tuan. Dia satu kali punch je. Mati kawan tu tuan. Ini bukan MMA, ni lebih dari MMA lagi tuan ni. Lebih wrestling lagi lah. Bohong, tumbuk banyak kali pun relax aja. Nabi Musa bagi sekali dengan tidak sengaja sebenarnya nak meleraikan gaduh. Mati kawan tu. Mana Nabi Musa dikejar tu, dia lari ke Madian. Ini cerita Madian. Jadi Madian satu tempat yang biasa didengar lah Madian itu. Dan kemudian Ashabul Aikah ini kejahatannya apa tuan-tuan? Kata ulama, dia itu sama juga perbuatannya dengan kaum-kaum lain seperti kaum Ros. Ada satu nama kaum lagi nama Ros. Ini pun jarang disebut ya, Ros ini. Dan juga kaum-kaum lain, iaitu mendustakan para nabi dan rasul. Itu adalah perangai biasa dan memang sudah standar ya bagi setiap kaum yang mereka diutuskan kepada mereka itu nabi. Pertamanya bila nabi itu diutus, perangai yang original dia ialah apa? Mendustakan rasul mereka.
Iaitu apa? Pertama, tak percaya. Kedua, menafikan apa yang dibawa oleh Rasul. Tuan-tuan, kalau kita tak percaya, ya tak percaya. Cukup. Satu. Saya tak percaya dengan cerita awak. Yang dikatakan mendustakan itu apa? Malah mengejek dan memburuk-burukkan ajarannya. Kita kan kalau tak suka, okey. Lepas tu tak suka, yang jahatnya apa? Cari orang ataupun bagi tahu orang lain semua supaya tak suka sekali dengan dia. Dan mencakap yang dia sesat dan sebagainya. Kempen kat orang, dia ni sesat. Jadi itulah perbuatan kaum yang ada di dunia sebelum ini kepada Rasul dan Nabi mereka. Iaitu mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi mereka. Sehingga kan ada satu kaum tu, kaum Nabi Saleh, yang menolak ajaran Nabi Saleh itu, semuanya tak ada seorang pun yang ikut. Boleh pula tu berpakat berjamaah tu menolak Nabi Saleh secara berjamaah ramai-ramai. Tak ada seorang pun yang kata, janganlah macam tu, ni kan Nabi kita. Tak ada seorang pun, tuan. Semua sepakat tolak Nabi Saleh. Baik itu kan, Nabi itu diutuskan menerusi ataupun juga di kalangan kaum mereka. Macam kalau yang ini, ya Nabinya orang tu juga. Kalau kaum Ad, Nabinya ya orang tu juga. Macam Nabi Saleh dengan kaum Thamud, Nabi Saleh juga adalah kaum tu juga. Jadi orang-orang ni kan biasa begini, tuan-tuan. Antara Nabi-Nabi itu ada yang asalnya orang biasa kan. Nabi asalnya orang biasa. Kemudian diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Jadi kaumnya nampak, dulu dia ni macam kita juga. Macam orang biasa. Tiba-tiba mengaku jadi Rasul. Jadi orang tak percaya lah, tuan. Cuma Nabi-Nabi ni sejarah dia, sebelum diangkat dari Rasul, tak ada sejarah hitam. Ya? Dia bukan bekas samseng, bukan bekas gangster, bukan bekas penarik kereta. Ini bukan. Memang Nabi ini Allah wujudkan. Sebelum jadi Nabi pun orangnya baik. Jadi bila diangkat menjadi Rasul atau Nabi, semoga tak ada ungkitan daripada kaum. Kan kalau ngajak orang baik kan, kalau kita macam mana? Engkau dulu pun sembahyang jarang-jarang, ni sekarang nak ajak orang sembahyang. Itu kan dulu, tuan-tuan. Tapi tak boleh. Orang dia akan cari, ambil poin ini untuk dijadikan hujah untuk menolak dia. Jangankan kata orang yang sejarahnya hitam, yang sejarahnya baik juga masih diungkit. Cari juga tu, cari supaya boleh patahkan hujah dia. Ya? Apatah lagi yang ada sejarah hitam. Sebab itu Nabi SAW tekankan jangan berbuat satu pun kejahatan. Nanti dia akan jadi titik hitam. Orang akan ingat. Lagi zaman sekarang, video senang-senang dia rakam kan. Dulu video kau macam ni, sekarang video kau macam ni. Beza kan ni. Cakap tak serupa bikin, dia kata. Susah ni. Lebih-lebih lagi nak dekat Bulan Raya ni. Lagi dah, tuan-tuan. Zaman fitnah kan. Jadi begitulah. Maka para Nabi Rasul ni semuanya baik-baik belaka. Sehingga Nabi kita sendiri SAW, sebelum menjadi Rasul pun kan dijolok dengan nama Al-Amin. Kenapa, tuan-tuan? Kerana orang yang macam Al-Amin yang digelar itu tak wujud di zaman itu. Biasa orang paling tidak mesti menipu sikit-sikit lah, tuan-tuan. Terutama orang-orang Quraisy ni. Yang paling baik pun ada juga menipu sikit lah. Yang bahasa Piramli apa? Bohong sunat. Bagi dia bohong sunat, tak ada bohong sunat. Tapi Muhammad SAW yang datang dan lahir itu, dia tengok sangat, pelik budak ni. Budak ni macam tak pernah buat jahat langsung lah. Semuanya baik aja. Itu yang dijolok dengan Al-Amin. Sebelum menjadi Rasul. Tapi dah diangkat jadi Rasul, dah ajak orang jadi baik dan sebagainya untuk meninggalkan berhala. Al-Amin entah ke mana, apa pun entah ke mana, tuan-tuan. Kerana orang-orang ni dia sentimen kan. Lain dia punya geng, terus tak kawan lah. Sebab bila menyeru kepada Allah, tinggalkan berhala, itu kira satu pantang ya bagi orang-orang kafir ni. Kerana berhala itu sembahannya daripada berpuluh-puluh tahun. Disuruh tinggal ya, susah. Baik. Jadi cerita Ashabul Aikah itu terdapat dalam Al-Quran. Pertamanya pada surah Asy-Syu'ara ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
penduduk Aikah telah mendustakan para rasul mereka. Kemudian pada ayat surah Sad ayat 12 hingga 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Kemudian pada ayat in kullun illa kadzabar rusula fahaqqa iqab. Sebelum mereka itu kaum Nabi Nuh dan Ad, yakni kaum Nabi Hud, serta Fir'aun yang mempunyai kerajaan yang kuat. Zil Autad, kuat, masing-masing kuat, tuan-tuan. Kerajaannya kuatlah, gagah perkasa lah. Satu kuat dari sudut jumlahnya, kemudian kuat dari sudut fizikalnya. Kan diceritakan kan kaum Ad itu, menatah bukit batu menjadi rumah. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan kamu semua memahat jibal, gunung-gunung dan bukit menjadi rumah. Lepas dibuat, kau tonton tengok di mana tu? Di Jordan. Tempat namanya Petra ya. Kalau pernah pergilah. Biasa orang pergi umrah ni kan dia ada package Jordan sekejap. Jadi pergi Petra tu kan tengok kan dia punya tiang Roman tu bulat gitu. Bulat elok tuan-tuan. Zaman itu nak ceritanya teknologinya pun canggih lah maknanya kan. Tak tahu lah dia tak pakai mesin lah kan. Tapi canggih mengikut zaman dia lah. Mana dia pakai mesin, semua pakai orang tu. Yang dipahat jadi rumah, jadi kata orang Jawa tu jadi bolongan gitu maksudnya. Kemudian tiangnya bulat. Kalau zaman sekarang buat tu semua pakai cetak. Dah lah cetak, lepas tu kosong. Sampai sini baru diisi pasir kan dalamnya itu. Kan datangnya kan kosong. Kalau berat dia tak boleh bawa naik lori. Hancur tuan lorinya. Tapi nak cerita, hebatnya kaum itu dengan tamadun mereka. Ad itu. Sehingga rumahnya cantik-cantik. Tetapi dihancurkan oleh Allah kerana apa? Kerana mendustakan Rasulnya itu Nabi Hud AS. Kuat macam mana pun tetapi tetap dirosakkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah kerana ingkar dengan perintah Allah. Kemudian dan juga Thamud, yakni kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Lut alaihissalam serta penduduk Aikah. So Aikah disebut antara yang last sekali. Tapi mereka itu semua dihancurkan oleh Allah kerana apa? Kerana kazzaba, mendustakan Rasul mereka. Tidak ada satu pun daripada kaum-kaum tersebut melainkan telah mendustakan Rasul-Rasul, maka berhaklah mereka ditimpa azab Allah SWT. Ya? Jadi semuanya tu tak ada yang elok tuan-tuan, semuanya hancur. Yang bukan yang bestnya, saya nak sebut yang bestnya tu, tapi sebenarnya yang uniknya, setiap kaum itu azabnya macam-macam. Dia bukan satu macam. Contoh, ada 13 kaum, azabnya satu je. Tidak, azabnya macam-macam. Cara Allah menghancurkan kaum itu macam-macam. Nanti yang ni kita tengok pun macam-macam. Kaum Fir'aun dihancurkan dengan ditenggelamkan dalam laut. Kaum lain itu, kaum Nabi Lut, Allah hancurkan dia dengan terbalikkan bumi itu, yang bawah dinaikkan ke atas, yang atas diturunkan ke bawah. Waja'alna 'aliyaha safilaha. Kami telah menjadikan 'aliyaha, yang atas, safilaha, diturunkan ke bawah. Jadi bukan upside down macam kita pergi kat mana-mana tu kan ada rumah terbalik, bilik terbalik itu kan. Bukan macam tu tuan. Dia diangkat yang bawah tu naik ke atas. Jadi yang atas ni, yang orang hidup semua tu mati ya sebab masuk ke bawah. So permukaan yang bawah itu diletak di atas. Jadi azab Allah itu Masya Allah ya, menggerunkan manusia. Dan kita mendapat pengajaran ini starting daripada orang-orang Quraisy. Kan banyak Nabi cerita kebinasaan kaum ini kepada orang Quraisy. Bila orang Quraisy tak nak terima dakwah Nabi SAW, pasti Nabi akan bagi contoh, kamu nak jadi kaum yang tu ke? Kamu nak jadi kaum A ke? Kaum B, kaum C? Nabi cerita komplit dengan azab.
untuk orang-orang Quraisy dan juga untuk kita. Kerana kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Qaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa Thamud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwan Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba' kullun kadzdaba ar-rusula fa haqqa wa'id. Sebelum mereka yang menentang Nabi Muhammad SAW itu, kaum Nabi Nuh AS dan ashabur rassi serta Thamud, yakni kaum Nabi Saleh, telah juga mendustakan Rasul masing-masing. Semuanya tu. Dan juga kaum Ad, kaum Nabi Hud dan Fir'aun serta kaum Nabi Lut dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Tiap-tiap satu kaum itu telah mendustakan Rasul-Rasul yang diutus kepadanya, lalu mereka ditimpa azab yang aku janjikan. Allah cerita sejarahnya semua telah diazab Allah. Tak ada yang selamat. Melainkan yang ikut Nabi mereka sahaja. Ya, macam orang yang ikut Nabi Nuh masuk dalam bahtera, selamat dia. Yang ikut Nabi Musa melepasi laut merah itu, selamat dia. Yang ikut Nabi Hud, selamat dia. Yang tak nak ikut tu semua dihapuskan dan dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Fahaqqa wa'id. Memang satu janji Allah telah bagi tahu kepada hamba dan siap sedia. Ada satu kaum tu lagi dibagi masa oleh Allah, salasat ayyam. Tamatta'u fi darikum salasat ayyam. Berseronoklah kamu 3 hari ini, lepas ni azab datang. Itu tuan-tuan, Allah cerita tu dan didengari oleh kaum itu. Seronok kau seronoklah 3 hari tu. Nanti kejap lagi azab datang. Apa yang dibuat? Ya, selamba aja tuan. Ini bukan kepala batu lagi ni. Kepala apa tuan dalam batu? Atas tuan kita kata. Tak makan saman ni. Ya. Orang kan kalau diberi amaran dengar dan takut, tapi kaum-kaum ni dia tak ada. Siap minta lagi. Kalau betul-betul kau tu Rasul, datangkanlah bala ke apa ke. Minta, dia siap minta tu tuan. Zaman sekarang pun ada juga macam tu tau. Bila dia tegur tak nak dengar, nanti dia kata, kalau saya buat salah, pasti saya dah kena bala selama ini. Maknanya selama aku tak kena bala ni, aku buat betul lah. Dia anggap begitu. Itu bahaya tu. Dia tak sedar dia buat salah. Dia lebih baik, bukanlah maksud lebih baik tu kita sokong. Lebih baik ada orang buat tak betul, tapi dia sedar dia buat tu tak betul. Cuma tinggal lagi nak berubah tu dia agak susah kan. Tapi dia sedar dia buat tu tak betul. Lebih baik begitu, dia ingat. Berbanding dia buat tak betul, tapi dia rasa dia betul. Siap. Yang baru ni apa? Ajaran yang baru ni. Ajaran hak-hak. Hak yang hijau tu. Tuan-tuan pernah cerita hak tak? Yang dia kalau marah jadi hijau besar tu. Hulk. Kalau bahasa kita, Hulk. Hulk. Yang ni, ejaannya macam tu rasanya tu ya. Kan dia mengaku, dia kata Nabi Muhammad tu Tuhan dan sebagainya. Nauzubillah. Kita fikir macam mana orang boleh buat macam tu ya? Macam mana boleh terpengaruh? Wallahu a'lam ya, kita mudah-mudahan dijauhkanlah. Kerana benda-benda bukan boleh fikir kan kita. Kita belajar dari kecil. Nabi kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita ialah Allah. Itu dah clear. Itu titik ya. Tak ditukar-tukar. Sebab tu kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya insan, manusia. Dia tidak perlu diangkat sehingga menjadi Tuhan. Paling ya Nabi dan Rasul. Kita ada cara kita macam mana memuji Nabi, macam mana kita beriman dengan Nabi. Ada cara dia. Bukan boleh sembah Nabi macam Tuhan. Itu yang jadi kepada orang-orang Syiah ketika menjadikan Ali seperti Tuhan. Sehingga Ali marah dan kata bakar je orang-orang ni kerana dia melampau batas. Ya. Dan kita kalau ada satu dalam drama mana saya tengok ya, dia namanya pun drama kan tuan. Jangan jadikan rujukan lah, namanya pun drama. Dia disebut demi Allah dan demi Rasul. Macam tu pun kita kena tahu tuan-tuan ya. Kita bersumpah ni macam Allah wallahi semua tu. Hanya boleh kepada kalimat Allah sahaja. Dia tak boleh kata wallahi wali Muhammad, ini tak boleh tuan. Kerana Muhammad bukan tempat untuk dijadikan tempat sumpah.
Jadi rosak akidah kita nanti. So kita tahu Nabi kita ialah Muhammad. Memang kita mengagungkan Nabi kita salam, tapi bukan dijadikan sebagai Tuhan. Bila melampaui batas, macam itulah. Kemudian dahsyatnya satu keluarga tu boleh tu ya. Dengan anaknya, dengan bininya. Boleh pula tu sepakat tu. Jadi ada Tuhan lain pula. Nauzubillah. Kadang-kadang ada orang ni dia suaminya aja, bapaknya yang sesat. Anak-anaknya semua Alhamdulillah ada juga macam tu kan. Tapi ini sepakat ni. Sepakat nak masuk ke dalam tu ya, nauzubillah lah. Kita tidak katalah orang tu masuk neraka sangat. Nanti tapi kalau tidak bertaubat ya alamatnya ke neraka juga tuan-tuan. Kemudian nerakanya bukan kata boleh masuk syurga balik. Kekal dalam tu sebab dia kafir kan? Kan murtad kan kafir kan tuan-tuan. Itu pun masih lagi dipujuk. Tapi dah orangnya lari ke negara lain katanya. Pujuk macam mana? Kalau ada di negara kita masih lagi boleh dipujuk. Kerana orang murtad ni dihukumkan murtad setelah dia itu dipujuk. Lama jugalah proses pujuk tu. Kembali kepada Islam balik. Kalau tak mau juga baru dia boleh hukumkan murtad oleh pemerintah. Dia adalah step itu. Tapi yalah, once dia mengaku yang Muhammad sebagai Allah, ya sudah kira jatuh akidahnya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Dan kata Allah dalam surah yang lain, kata Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim, fakadzabuhu fa akhadhahum 'adzabu yaumidh dhullah innahu kana 'adzab yaumin 'adzim. Maka mereka tetap juga mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab seksa hari awan mendung. Ini seksanya lain pula. Letak di atas mereka tu awan mendung. Kalau kita kan awan mendung ya peneran tau orang panas-panas ni. Dibagi awan mendung macam pagi ni tu. Suram je kan. Ini suram ke tintetnya yang gelap ni tuan-tuan? Oh ni suram sungguh. Macam nak mendung-mendung lah ya. Jadi siapa yang ada niat nak ngeracun hari ni, nanti dululah hujan. Ini bukannya sejuk. Awan ni panas. Dia menaungi satu negara, satu negeri itu dengan awan yang mendung tapi panas. Sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan azab seksa hari yang amat besar. Jadi dipahami oleh ulama bahawasanya kalau kata azab seksa, ya awannya mesti panas. Walaupun mendung itu kan. Baik, dan mereka menuduh Nabi Syuaib telah terkena sihir. Jadi siapa? Aikah ini. Dia tuduh Nabi Syuaib kena sihir. Seorang pendusta dan minta supaya dihantar kepada mereka azab jika baginda bercakap benar. Ini yang saya sebut tadi. Tukang sihir, kemudian seorang pendusta. Ini juga tuduhan kepada nabi-nabi yang lain, sama aja. Nabi kita Muhammad SAW yang dituduh dengan sahir, dituduh dengan majnun, gila. Ahli sihir pun Nabi kita, gila pun Nabi kita. Nabi kita ni tuduhannya banyak lah, kira pangkatnya banyak lah tuan. Nabi yang sebelum pun sama aja, dituduh dengan gila. Kerana tiba-tiba aja berceramah dengan orang kan. Tuan-tuan tengok ilustrasi orang-orang barat di kartun lah. Walaupun tak kartun pun buat macam filem kan, banyak buat filem Nabi. Dengan mukanya tidak yelah orang kafir, dia kan tahu benda-benda gini kan. Kita kan orang Islam kan tak boleh. Kalau buat watak Nabi tak boleh dengan muka yang ada muka. Paling ada cahaya gitu kan. Tapi orang Hollywood, cerita Hollywood yang macam cerita Noah Ark. Bahtera Nabi Nuh tu kan. Kan mukanya memang muka pelakon tu, siapa nama pelakon tu. Lepas tu dia punya perwatakannya, bajunya cuma camping gitu, rambutnya panjang gitu kan. Itu gambaran mereka kepada para nabi dan rasul. Jadi bila dalam kitab disebut dituduh sebagai gila, sihir, kerana mungkin perawakannya macam ni, nabi apa macam ini. Jadi digambarkan begitu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi lain juga pasti sama tuan-tuan ya, standard kenabiannya ya, pakaiannya mesti elok gitu. Walaupun Nabi kita SAW tidaklah kaya kan, tapi pakaiannya kemas. Bukannya serabai sehingga dituduh sebagai orang gila, orang sihir dan sebagainya. Tapi orang namanya ya tak suka kan tuan-tuan ya. Sehingga mereka itu supaya minta dihantar azab kalau betul-betul dia Nabi. Jadi Allah sebut perkara ini dalam satu surah ya.
Asy-Syu'ara ayat 185 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu innama anta minal musahharin. Wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Fa asqit 'alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqin. Mereka menjawab, sungguhnya engkau ini wahai Syuaib hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir. Kau ni kena sihir ni. Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami. Itu saya kata tadi, dia satu kaum. Jadi dia kata engkau pun macam kami juga, jangan lebih lah. Jangan lebih-lebih lah kau ni, kau pun macam kita juga. Rupanya ayat tu dah digunakan daripada dulu ya, sampai sekarang ayat tu digunakan. Kalau ajak buat baik yang tak payahlah lebih-lebih. Kau pun dulu sama juga ngaku sembahyang pun belum bolong-bolong katanya. Diungkit cerita yang lama. Digunakan juga oleh kaum terdahulu. Ayat tu standard tuan-tuan. Sampailah hari ini. Ya? Dan engkau hanyalah seorang manusia biasa. Dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta. Oleh itu gugurkanlah atas kami ketul-ketul yang membinasakan dari langit. Kisafam minas sama. Kisaf ni batu katnya ya, daripada langit itu. Jika engkau dari orang-orang yang benar. Nah ini kata malah minta azab lagi. Kalau tak percaya satu hal, mendustakan, menafikan satu hal, minta azab lagi tuan-tuan. Turunkanlah azab kalau engkau tu betul-betul Rasul. Dia nak test Syuaib tu betul-betul Rasul ke ataupun namanya Syuaib aja. Allahu Akbar. Ini kira kaum terdahulu memang dia betul-betul gangster tuan-tuan. Dia bukan setakat gangster di mulut saja, ni betul-betul gangster. Jenis bukan tak takut bini je, tak takut dengan Rasul dia lagi. Gitu kan? Kita kan kalau kita sudahlah kau gangster lebih, bini call takut sekali call balik gitu kan. Ini tak ada pun takut ni. Nabi dia pun tak takut, Tuhan pun tak takut. Punya keras lah, kita kata keras. Baik, dan kita skip lah tuan-tuan ya. Kemudian Allah mendatangkan kepada mereka azab yang namanya yaumil dhullah, iaitu azab dinaungi dengan mendung yang hitam, sehingga diceritakan kaum Aikah ini apabila dinaungi saja mendung yang hitam itu, kemudian diturunkan kepanasan yang bersangatan berhari-hari ya. Angin di stop oleh Allah. Angin tu diperintah oleh Allah untuk jangan bertiup hari ini, sehingga hari yang aku akan tetapkan nanti. Angin tak ada tuan-tuan, air ada, lindungan ada, tapi mati kepanasan kerana terlalu panas. Kita kalau tak ada angin memang betul lah. Contohlah satu malam kita lepak di luar rumah tu, angin tak ada, ini panas. Betul tak tuan? Angin tak ada pun, itu Allah stop angin cukup dah. Tak payah lagi Allah nak terbalikkan bumi untuk kaum Aikah ni. Tak payah. Angin di stopkan, air masih ada. Air masih ada. Mana kalau angin tak ada boleh mandi lagi. Mati kan tuan? Ya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang ni, orang yang mati kena stroke haba tu lah. Tapi tak sama dengan stroke haba yang Allah bagi yang ni. Ini dahsyat tuan. Mati mereka kerana terlalu panas, dan akhirnya hutan yang mereka tinggal itu terbakar semua. Jadi Allah itu mengazab orang-orang Aikah dengan dibakar melalui kepanasan mendung yang di atas tadi. Kemudian orang Madian diazab oleh Allah dengan satu sayhah, iaitu jeritan. Dijerit, mati semua tuan-tuan. Itu saya kata tadi, azabnya macam-macam. Ya? Jeritan ada, angin panas ada, binatang datang pun ada. Macam Fir'aun didatangkan dengan katak, tapi belum mati lah masa tu. Didatangkan dengan katak. Kita kalau katak seko 2, 3 pun kita dah alah bising lah katak ni. Hujan bising dia. Ngongang-ngongeng. Fir'aun diturunkan azab oleh Allah dengan beribu katak. Kita 4 ekor pun kita dah bising. Tuan-tuan bayang kalau beribu sampai tak boleh tidur Fir'aun. Tak boleh tidur. Dia naik ke istana tu ngongeng kan, depan istana Fir'aun kan sungai Nil kan tuan-tuan. Diceritakan macam tu. Jadi dia naik daripada sungai tu katak. Bising, minta dengan Nabi Musa, wahai Musa, minta kat Tuhan kau supaya hilangkan katak ini. Tahu dia minta dengan Musa tu. Padahal dia kan Tuhan kan.
Ana rabbukumul a'la, dia katakan. Aku ni Tuhan yang paling tinggi. Masalah kata pun tak boleh settle. Ini bukan politik ya. Ini tuan ingat, macam ada kena, tak ada. Ini suci. Masalah kata pun tak boleh settle. Macam jadi Tuhan. Itu baru kata tu yang kita, kalau jumpa kita tendang ya pun tak boleh. Tendang sebab seekor. Kalau beribu, dia tendang kita tuan. Allahu Akbar. Tapi, ya Nabi Musa minta kepada Allah, supaya dihilangkan kata, hilang katanya. Lepas tu Firaun buat apa? Sama juga macam tu. Dan namanya manusia, kepala batu tuan kan. Jadi syukurlah kita kepada Allah SWT yang Allah tidak meletakkan batu dalam kepala kita ni. Sikit-sikit lah maknanya. Ada sikit batu-batunya tapi masih boleh dilentur. Ini orang yang tak boleh lentur ni, na'udzubillah min zalik. Ya? Iaitulah kaum-kaum yang terdahulu. Jadi begitulah cerita Aikah itu, satu kaum yang simple aja dia tapi azabnya itu dahsyat dan pelik ya. Diturunkan dengan azab yang unik dan menghancurkan setiap inci manusia yang ada di situ. Maka itu menjadi pengajaran kepada umat-umat terkemudian nanti tentang azab Allah Subhanahu wa taala ya. Dan antara juga kesilapan ataupun kesalahan orang-orang Aikah itu ialah tipu, scam. Dia scam dalam berniaga. Kan berniaga kan ada timbang, ada sukat. Dia tipu tuan sukatan tu. Kalau sekilo, kurang sekilo. Kalau disukat dengan takaran apa semua, dikurang daripada itu. Maka itu adalah benda besar. Sebab tu Nabi Allah sebut dalam Quran dengan surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah untuk orang-orang yang mengurangkan timbangannya. Jangan dipandang ringan ya. Alah kurang 1 gram. 0.5 gram pun takkan nak berkira. Mungkin customer tak berkira tapi malaikat sudah kira. 0.5 gram. 1 on. Tuan kecil tuan. Dikira oleh Allah. Masalahnya dikira. Kalau tak dikira tak ada masalah. Ni dikira masalahnya. Oleh kan customer tu kata, tak apalah bang, kalau abang kurangkan pun saya reda. Macam tahu je dia ni katanya. Aku baru plan nak kurangkan dia tahu. Sebab dia tahu. Sebab tu Nabi sebut, At-tajirus saduq ma'i fil jannah. Orang-orang peniaga yang jujur akan bersamaku di syurga. Kenapa Nabi fokuskan peniaga? Kerana kebanyakan peniaga tidak begitu. Jadi masalahnya seolah-olah macam Nabi itu melebihkan orang peniaga lah. Bukan begitu maksudnya. Banyak peniaga tidak begitu. Dia suka culas dalam timbangan. Maka Nabi kata, sehingga kalau ada yang jujur, dia bersama aku besok di syurga. Masya Allah. Ya? Jadi begitulah ceritanya tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak pengajaran daripada cerita Ashabul Aikah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang menerima azab Allah Subhanahu wa taala insyaallah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.